Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita semua akan sampaikan satu perbincangan, satu forum yang secara santai berlatar belakangkan daun-daunan pokok-pokok yang hijauan, ditemani pula dengan angin yang sepoi-sepoi bahasa. Okey, tajuk hari ini ialah faktor-faktor kemunculan dan juga kejatuhan tamadun dunia. Diperkenalkan hari ini saya tak berseorangan, Sayyidah tak berseorangan, ditemani dengan kawan-kawan Nazira, Atia dan juga Batisha. Okey, nak tanya satu soalan mengenai tamadun, boleh tak? Boleh. Okey, ni tak kisah nak tanya kat siapa tahu, tapi nak tanya Nas dah dekat kan, jauh okeylah Nas. Tamadun ni berdasarkan apa yang saya faham, tamadun ni dia ada kaitannya dengan perkembangan manusia. Kalau macam manusia ada zaman kelahiran, usia kelahiran, baby wek-wek. Lepas tu ada zaman kanak-kanak bermain-main bola, main pingpong. Lepas tu ada zaman remaja, ada zaman dewasa, tua dan mati. Innalillah. Okey, nak tanya, kalau macam pada pandangan saya, manusia dengan tamadun tu dia punya perkembangan tu ada sama. Kalau macam tamadun dunia ni pula ada zaman kejatuhan, ada zaman kemunculan, ada zaman kemajuan dan juga ada zaman kemerosotan. So nak tanya dekat Nas, apa faktor-faktor ataupun punca-punca ataupun sebab-sebab kemunculan satu tamadun tu, ataupun tak ada, dia semacam petik jari dia tiba muncul ke macam mana? Apa faktor? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setujulah dengan saya tu, memang proses tamadun tu sendiri bermula daripada kemunculan tamadun sendiri daripada perkembangan dia. Ada peringkat-peringkat lah, kemunculan, kemajuan, lepas tu ada merosot dia kan. Kita tak semestinya kita maju je maju sampai bila-bila kan. Pasti ada merosot dia juga. So antara faktor-faktornya adalah salah satunya kedudukan strategik. Seperti yang kita tahu, orang-orang dulu ni dia bertujuan nak memperoleh nak berkembang hidup dia tu, dia mencari sumber semula jadi untuk langsungkan kehidupan dia. Contohnya dia mencari sumber sungai lah, air, cari sumber hutan untuk makan dan sebagainya kan. Dan kita boleh tengok tamadun Cina tu sendiri bermula daripada lembah sungai Huanghe. Okey. Dan selain itu juga macam kita boleh tengok tamadun India bermula daripada Sungai Ganges. Ya betul, Sungai Ganges dan Brahmaputra kan. Tapi kan saya rasa selain daripada sebelum tu izinkan saya mencelah ya. Maafkan saya. Kejut juga tiba-tiba cakap. Maafkan saya ya. Okey, tapi saya rasa apa yang saya dengan Nas cakapkan tadi betul. Saya rasa ada juga berkaitan dengan keagamaan dan kerohanian. Ini untuk tamadun Islam lah. Sebab seperti yang kita tahu, macam Islam ni adalah satu agama yang macam amat menitik beratkan nilai-nilai positif. Jadi saya rasa macam disebabkan tu mereka macam mengikut apa sahaja ajaran Islam untuk diorang berkembang dengan lebih maju. Sebab ajaran Islam kan macam smooth je, cantik je tu. Tapi saya rasa tapi sebelum tu saya juga rasa macam untuk tamadun bukan Islam juga, mereka macam mengamalkan cara-cara penghayatan yang amat tinggi dalam nilai-nilai moral yang baik. Disebabkan tu diorang macam berusaha untuk tingkatkan daya kreativiti diorang, cara diorang berniaga, strategi untuk berperang. So saya rasa itu juga adalah satu sebab tamadun, dua-dua tamadun lah, tamadun Islam dan juga tamadun bukan Islam untuk berkembang dengan lebih maju lah. Apa pendapat bagi saya? Faham. Kiranya kalau macam manusia, macam kita ada, kalau macam dalam pekerjaan pun, bila kita buat sesuatu program, contohnya buat program kan, kita ada nak munculkan dia dengan awal-awal, lepas tu mesti ada kejatuhan, mesti ada macam kekurangan, lag kat mana. So kita manusia kan. Jadi nak tanya kat siapa kan? Nak tanya satu soalan je lagi, tolonglah jawab. Atia. Boleh tak Atia? Boleh. Nak tanya kemunculan tamadun dengan
kejatuhan tamadun ni ada berkaitan tak? Ke sebenarnya tak ada berkaitan sebab manusia kan. Kalau manusia ada zaman kejatuhannya, kalau tak mungkin lah ada kata-kata apanya, kata-kata motivasi untuk membantu manusia untuk macam bersemangat. Mesti ada juga kejatuhan sebab manusia berjatuhan. So nak tanya, kalau macam tamadun dunia ni ada tak ada berkaitan tak dengan zaman kemajuan tadi? Ke sebenarnya tak ada kaitan pun kejatuhan tu? Okey, kalau saya nak tahu apa kemunculan dengan faktor ni ada kaitan dia. Tamadun dunia, yang mana tamadun dunia ni dia berlakunya kejatuhan antaranya sebab kalau seorang pemimpin tu tidak mengamalkan sikap yang baik kepada rakyat dia, Tak ada nilai moral lah. tak ada nilai moral, itulah sistem kenegaraan dia tidak teratur, akan menyebabkan negara tu akan berlakunya kucak-kacir. Rakyat dia kalau dia tak berlaku Macam tak bersatu lah. tak bersatu, jadikan rakyat dia pun hidup dalam keadaan tak selamat. Okey, Amanah. Oh, itu yang menyebabkan dia zaman kejatuhan tu sebab tak ada nilai moral tu lah. Oh, okey, faham. Pemerintahan tu sendiri tidak mengamalkan. Okey, ada kaitan. Okay. Lepas tu ada juga berlaku jurang miskin dengan kaya, yang mana kalau orang yang miskin ni akan ditindas sesuka hati je dia orang nak buat macam-macam dekat orang yang miskin. Kalau orang kaya ni boleh diagung-agungkan, boleh bincang dulu. Tapi boleh tak macam kita kaitkan dengan Niloufar, artis yang popular tu kan? Yang sekarang tengah hangat sekarang ni kan. Oh, yang baru-baru kahwin tu dengan siapa? Ustaz. Sedih, tu salah satu peminat. Jangan orang. Okey, kita tengok yang mana Niloufar macam-macam. Mula-mula isu dia pasal perkahwinan dia. Perkahwinan dia tak ikut SOP. Apa SOP? Betul lah itu. Betul lah. Tak ikut SOP kan. Lepas tu Pergi honeymoon. Boleh pula kan. Lepas tu sekarang orang dah hari tu dah minta maaf dah. Lepas tu muncul lagi dibuat pasal pergi beli kapet pula dekat nilai. Lepas tu kan tak boleh lah macam tu. Dia kaya senang-senangnya dia nak buat macam tu kan. Kesian dekat orang lain yang mana kita tengok apa yang dia cakap, ayah dia sakit pun dia merayu kat polis tu, tak dapat pun dia balik sampai ayah dia meninggal. Macam Niloufar buat salah macam tu, polis boleh runding dulu. Sebab dia kaya. Dia kaya, dia boleh bayar. Selebriti, disebabkan dia ni orang Famous, atasan. Darjat dia tu tinggi sikit daripada kita orang yang tak ada apa-apa. Siapa je nak dengar apa yang Penjelasan orang yang macam orang kita tak ni ada macam kedudukan. tak ada kedudukan. Kecil sangat je kita ni. Tengok yang macam isu yang burger tu berbeza dengan perempuan yang Niloufar kena time perkahwinan dia tu kan. Yang abang tu seorang 50,000 Tanpa rundingan, tanpa terus bagi kompor terus kan. Itulah kita tengok dia yang kaya boleh runding, diagung-agungkan, naikkan kan. Rakyat yang kaya terus kaya, yang miskin pun Terus ditindas. Okay. Lepas tu berlakunya kejatuhan tamadun ni juga boleh berlaku disebabkan bencana alam ataupun malapetaka, yang mana sebuah tamadun tu merosot disebabnya berlaku. Contoh kita boleh tengok berlakunya tsunami dekat Aceh. Lepas tu berlakunya bom dekat Jepun. Saya tahu tak pasal kat Jepun tu? Tak pasti sangat tahu yang pasal Hiroshima. Itulah yang sebabkan negara dia jadi jatuh merondom. Rakyat dia pun jadi hidup tak ni Kira tak sempurna macam dulu lah. Cakap pasal Jepun, nak tanya satu soalan. Jajak, tapi macam yang tadi yang Batisha, Atia dengan Nas cakap tadi sokong lah. Kiranya faham lah, sekarang dah faham sikit-sikit lah, dah nampak lah. Kalau macam tadi macam kabur-kabur, sekarang dah jelas. Lepas tu kiranya nak cakap tamadun ni ada kejatuhan, ada juga ada kemunculan, ada kejatuhan, ada macam tu kan. Okay, jadi nak tanya mengenai yang Atia tadi, boleh tak nak tanya lagi? Atia? Boleh.
tertarik sebab tadi Atia ada sebut pasal Jepun. Sebenarnya Jepun ni adalah salah satu favorite juga. Kalau macam yelah, sebab kita tahu kan Jepun ni terkenal dengan negara yang bersih, Negara yang maju. negara yang maju. Sebab tu berminat. Kalau macam purist tadi pula berminat juga. Kalau macam yang kalau macam Jepun ni peminat juga. Tapi macam tadi baru teringat Jepun pernah mengalami zaman kejatuhan, iaitu negaranya dibom dengan negara lain dekat Hiroshima kan, bom atom. Nak tanya macam kita sekarang tahu sekarang ni adalah musim-musim Covid dekat negara Malaysia. Sebenarnya nak tahu adakah COVID-19 ni maksudnya kiranya COVID-19 ni ada agenda dari negara lain untuk menjatuhkan negara Malaysia ke sebenarnya bukan? Nak tanya pada pandangan korang lah. Macam tu. Macam ni macam ni. Saya jawab dulu. Boleh tak kisah siapa. Terima kasih. Tapi bagi saya lah, macam COVID-19 ni bukanlah satu agenda, sebab yang kita lihat macam COVID ni ada di semata tempat. Dia bukannya hanya ada kat Malaysia, dia satu dunia dah ada. Satu dunia dah terkesan dengan benda tu. Jadi yang kita tahu COVID-19 ni datang dari Wuhan, China. Yang mana kita tahu orang Cina ni macam diorang tak kisah diorang makan apa pun kan, gaji anjing, gaji Tak penting kalau halal haram. diorang tak kisah pun bersih ke tak, jadi diorang makan, jadi orang kenyang. So macam tu sebabkan tu benda tu macam diorang tak expect, sebab diorang memang amalkan makan benda-benda tu dari dulu lagi. So saya tak rasa lah yang COVID-19 tu mereka rancang, sebab ni macam satu malapetaka yang tiba-tiba datang dan tiba-tiba jadi, dan disebabkan ada golongan-golongan macam penghuni duduk kat kawasan-kawasan tertentu kat Wuhan tu dah terbang mana-mana, sudah pergi Amerika, Merantau negara lain, merantau satu dunia, dan disebabkan tu mungkin penyakit tu boleh datang dekat negara orang. Jadi saya tak rasa itu sebuah agenda. Kalau pendapat orang lain pula macam mana? Ya ke bukan pada pendapat saya lah kan, ya ke bukan satu agenda? Sebab seperti yang kita tahu, COVID-19 ni kita dapat berita ni daripada negara China dulu kan, yang mendapatnya rakyat dia secara tiba-tiba boleh mati, tengah berjalan pun boleh mati, jatuh tengah buat kerja pun, orang pergi bersia-sia pun tiba-tiba ada orang jatuh kan, tiba-tiba mati kan. Bukankah tu satu agenda, sebab mula-mula China yang timbul masalah virus tu kan, sampai lepas tu merebak ke seluruh dunia. Lepas tu tiba-tiba sekarang vaksin dah dikeluarkan. Mereka juga yang keluarkan vaksin. Mereka juga daripada negara mereka sendiri yang mengeluarkan vaksin tu. Bukankah tu satu agenda? sekejap pula. Kan, secara dalam masa yang singkat lah orang cakap kan. Sebab virus ni sebelum ni yang orang kena, kalau pergi hospital pun tak ada lagi ubat yang boleh nak merawat sepenuhnya. Untuk mencegah tu sikit sahaja, berapa peratus sahaja. Yang nak mencegah tu memang tak ada. Saintis-saintis yang dekat luar negara pun belum dapat cari lagi ubat tu, ataupun cara macam mana nak pulihkan balik keadaan ni. Belum lagi, mungkin dah setahun kan kita melalui fasa macam ni, sampai orang semua dah tak larat dah nak ikut benda tu kan. Sebab semua orang nak kena menggunakan norma baharu kan, nak kena ikut SOP, nak pakai mask, macam benda tu rimas lah kan. Sebelum ni kita boleh je hidup macam biasa, hirup udara segar. Sekarang ni kita dah susah nak pakai mask pun, terlindung dengan mask kan. Kita nak bercakap dengan orang, nak buat ni kan. So tak faham lah. Mula-mula tadi Batrisha cakap macam sokong juga, sebab Batrisha kata pasal tak ada agenda. Lepas tu kiranya ada betul lah. Tiba-tiba bila Nas cakap mengenai vaksin fikir pula ni. macam betul juga. Mana satu betul ni? Atia rasa Kalau macam juga. pandangan Atia kan, Atia fikir kalau kita sebagai orang mukmin ni, kita ambil benda ni
sebagai ibrah ataupun peringatan, pengajaran lah apa yang berlaku dekat negara kita ni, yang mana kita tengok dekat COVID ni berlaku kat seluruh dunia, tak ada kecuali pun. Negara Arab sekalipun dia orang pun kena juga. Sampaikan sekarang ni pergi haji pun tak boleh. Yang menunaikan haji kat situ pun orang-orang situ je lah, orang luar tak boleh masuk kan. Mana kita ni lah, dah apa yang COVID ni kita ambil pengajaran, di mana kita ambil peluang yang Allah tegur kita secara perlahan, secara halus lah, bagi peluang untuk kita bertaubat dengan apa kesilapan kita lakukan. Kita tak boleh lah nak cakap yang golongan sajak ni disebabkan apa mereka berlaku ni, tapi ada sebab juga. Mungkin mereka lakukan kesilapan tapi Allah nak tegur semua. Berpunca daripada dia seorang berpunca dia buat macam-macam lah yang kita tak sangka, yang dipertikaikan benda yang macam dia tak kena pun. Bala-bala kalau dia buat benda tu dia tak kena pun. Kenapa? Salah Kenapa ke? orang yang yang buat salah tu tak kena pada diri sendiri, tapi orang lain tu rasa orang lain pun rasa benda tu. Itulah kalau dari pandangan Atia. Yelah betul tu, sebab ada juga tau dengar yang pasal isu sajat tu, tak tahulah dia post dekat TikTok atau IG atau Twitter atau Facebook, tak pasti, tapi adalah terpandang sekilas dia macam cakap aku hari dia kira macam dia nak cakap dia buat benda yang betul lah. Hari tu dia pergi buat haji kat Mekah tu macam tak jadi apa-apa pun, petai tak sambar dia pun. Kira macam dia macam nak cakap benda yang dia buat tu tak ada salah. Betul juga kan mungkin. Okay, sekarang ni dah keliru sebab tiga-tiga cakap betul. So nak cakap kat sini kan, sebenarnya COVID ni kita tak boleh nak cari benda tu negatif atau positif, sebab setiap yang berlaku ada negatif, ada yang positif, ada yang baik, ada yang buruk. Kalau macam benda tu buruk, kita kena ambil macam Atia cakap tadi, kita kena ambil tauladan di sebalik di sebalik yang berlaku, di sebalik keburukan tu. Kalau macam kebaikannya pula, sebab macam COVID ni pun ada bawa keburukan tau. Macam disebabkan COVID ni lah, macam banyak orang macam tak ada pekerjaan, ekonomi macam terjejas sebabkan benda-benda tu. Tapi dia punya kebaikan dia macam tadilah, nasib baik Allah turunkan dia sekadar macam ni je. Dia tak turunkan ujian yang melebihi ini. Macam contohnya macam nak hukum seorang, tapi disebabkan tu Allah turunkan gempa bumi ke, tak ke rasa benda tu lagi dahsyat. Sebab kalau macam COVID dia macam terpulang pada diri kita. Kalau macam kita nak selamat, jadi kita ikut SOP, kita jaga jarakkan jarakkan fizikal, jaga jarak fizikal macam tu. So kalau insya-Allah ada peratusan untuk selamat tu, adalah juga kan. Daripada kita ni mencegah awal lah. Betul. Daripada kalau macam Allah turunkan gempa bumi kan sekaligus kena kat kita. So kat situ ada nampak lah kebaikan dia, kat situ keburukan dia. Faham? Oh, kiranya macam nak hujan macam nak Memandangkan cuaca ni sangat mencemburui kita kan. Tapi kan, jap tak habis lagi nak cakap terima kasih dekat Nas, Atia dengan Watisha sebab sudi jawab soalan banyak-banyak tadi. Kiranya tamadun tu ada mempunyai kaitan lah. Kiranya tamadun dengan manusia ni betul lah ada mempunyai kaitan. Iaitu ada kemunculan, ada zaman kejatuhan, ada zaman keemasan. Allah semut ni pun nak cakap. Kiranya kalau macam zaman kemunculan tadi, zaman kemajuan tadi, macam yang Nas cakap, dia orang ada cari tempat-tempat yang strategik untuk mengembangkan hidup dia, untuk melangsungkan hidup. Macam Atia cakap, faham. Tapi kan manalah tahu kan, dah halang kita nak bincang pasal tamadun, entah ke sebenarnya COVID ni pun kita pun tengah mengalami zaman tamadun COVID. Tak tahu kan. Betul kan? Macam-macam lah dunia ni. Okey, ni betul-betul hujan. Kita habis kat sini lah. Terima kasih. Terima kasih juga untuk semua. Saya Atia. Bye. Isha. Itu je lah ya. Rasanya kita pun rasa nak Masuk asar dah. asal dah ni kan. Bolehlah berhenti Hujan ni je. Bye. Assalamualaikum. Kita balik sekali lah. Boleh. Jom.